Tuhan besertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara dalam perjalanan, mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahawa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Untuk mempertingkatkan atau mengeratkan cinta kasih pasang suami isteri, ada 3 perkara yang penting, kata Paus Fransiskus, yang kamu perlu. Cuma 1 saya nak berikan hari ini, ianya adalah suami isteri mahu senantiasa ada sikap berterima kasih. Suami kepada isteri dan isteri kepada si suami, mahu senantiasa kata terima kasih, say thank you. Walau apapun yang kamu terima. Ya, banyak masanya kita lupakan mau berterima kasih kepada apa yang kita telah terima. Kalau saya tanya, kenapakah kita mari untuk misa setiap minggu? Agak ramai yang kata saya mahu berdoa. Ada yang kata saya mahu meminta, saya ada permintaan. Ada yang kata saya datang oleh kerana saya diajar dari kecil mesti mau pergi misa. Ada yang dipaksa datang untuk misa. Tetapi cuma segelintir ataupun sedikit sahaja yang berkata, saya datang misa untuk berterima kasih kepada Tuhan atas segala yang saya telah terima. Ya. Dalam bacaan hari ini, lebih kurang 850 tahun sebelum kedatangan Yesus Kristus, adanya seorang yang baik, yang tidak mengenali Tuhan, yang tiada iman. Orangnya berkuasa di bawah Raja Aram di utara Israel. Ianya begitu powerful, kuat orangnya, bernama Naaman. Naaman ada satu problem, dia sakit kulit, bukan kusta, sakit kulit yang teruk. Kalau tidak disembuh, ia akan dibuang kerja. Kesemuanya akan hilang. Bagaimana? Jadi ia telah disuruh oleh seorang pekerja di dalam rumahnya agar pergi turun ke bahagian selatan, yaitu di Judah. Dan pergi berjumpa dengan seorang nubuat, Rasul, namanya Elisha. Orang kudus Tuhan yang akan memberi kamu cara untuk sembuh dengan senangnya. Maka Naaman yang begitu berkuasa dan bernama tidak mahu dengar orang pekerja ini. Tetapi di dalam hatinya dia mahu sembuh. Istrinya suruh Naaman terus pergi berjumpa dengan raja di bahagian selatan agar dia dapat satu jawapan yang bagus untuk
sembuh. Jadi dia berangkatlah ke selatan Israel dan berjumpa dengan rajanya dan tahu kan mana Elisha ini. Dia pergi ke tempat Elisha, dia ketuk pintu tetapi Elisha tidak mahu berjumpa dengan dia, tetapi Elisha menyuruh pekerja di sana, suruh Naaman turun ke sungai Yordan dan menyucikan tubuhnya. Nah, sungai Yordan airnya keruh dan kotor. Maka sampai di air itu, kata Naaman, wah, di negara saya ada banyak sungai yang begitu cantik belaka. Kenapa saya nak masuk air keruh ini? Airnya kotor. Tetapi dia dengar juga seruan. Pasal dia cuma ada satu permintaan, dia mahu sembuh sekaligus. Dia mahu kerjanya, maka dia turun juga. Dia mendengar si pekerja di rumahnya, dia juga mendengar seruan Elisha, dia juga mendengar suara hatinya, masuk ke dalam air keruh dan sekaligus semuanya sembuh. Kulitnya sudah jadi sembuh. Dia begitu happy. Terus dia berangkat ke rumah Elisha. Lagi Elisha tidak mahu keluar. Sebab orang ini yang bernama, yang berkuasa, mau memberi hadiah yang lumayan atas pertolongan si nubuat Elisha. Tetapi Elisha adalah pesuruh Tuhan. Dia tidak mahu apa-apa angpau, tidak mahu apa-apa duit ataupun hadiah. Maka dia suruh Naaman balik ke rumah. Adakah Naaman balik? Tak ada. Orang yang tidak tahu siapa Tuhan, orang yang tiada iman, tetapi hatinya bagus, dia mahu berterima kasih kepada kuasa yang telah memberi dia kesembuhan ini, yang telah memulihkannya dari kesakitan ini. Maka apakah yang telah Naaman buat? Dia minta tanah kampung masing-masing adalah sangat-sangat penting. Kalau ada umat meninggal di sini, kalau dari Indonesia, dia dari Palu daripada Maumere, kita mesti mau hantar ini mayatnya ke tanah sendiri agar ianya rasa senang. Kita tanam di kampung masing-masing. Tanah kampung masing-masing adalah sangat penting. Kamu dari Sarawak, dari Sabah, balik ke tanah sendiri untuk mengundi. Ataupun kalau ada apa-apa, kita balik ke tanah sendiri. Cuma di sana kamu tahu tradisi masing-masing, makanan ataupun cara hidup masing-masing. Jadi kita menghormati tanah masing-masing. Maka Naaman telah ambil tanah ini sebab dia menghormati adanya kuasa Tuhan Allah Israel di sini yang telah mengerjakan kerja mukjizat di atas tubuh. Maka dia ambil tanah macam satu lori mungkin, balik ke negaranya. Dia sembuh di atas kawasan rumahnya. Maka dia telah menjadi seorang yang penuh dengan iman di atas Tuhan Allah Israel. Orang yang tidak mengenali Tuhan sekarang telah mengenali adanya kuasa Tuhan. Maka Naaman mahu setiap hari mengingati jasa baik Tuhan terhadapnya. Maka dia telah mengambil tanah agar dia boleh berterima kasih dan mengingati Allah Bapa Tuhan Israel. 850 tahun sebelum kedatangan Yesus perkara ini telah berlaku. Wow. Kemudian bila Yesus telah datang, ada juga orang yang lupa berterima kasih, tetapi ada satu yang balik berterima kasih daripada 10 orang penyakit kusta. Yesus telah dengan rasa murah hati membuka tangannya dan memberi mereka pemberkatan dan melepaskan mereka daripada belenggu dosa dan menyembuhkan ke 10 orang kusta itu dalam perjalanan mereka ke Bait Allah. Maka 9 yang orang Yahudi yang tahu
sudah sembuh, kita balik rumah lah, apa lagi? Enjoy lah. Jadi terus dia balik rumah ya, masuk ke dalam masyarakat masing-masing, kampung masing-masing, ke tanah masing-masing. Tetapi cuma ada satu orang yang berpusing dan balik ke tempat Yesus. Mengapa? Sebab satu orang itu ada dua penyakit. Bukan sahaja kusta. Penyakit kedua adalah ianya adalah orang Samaria. Pada masa Yesus, kalau kamu digelar daripada Samaria, itu adalah satu sejenis penyakit. Orang-orang Yahudi tidak mahu apa-apa perhubungan dengan Samaria. Dia menepikan sebab orang di Samaria semua adalah orang berdosa oleh kerana cara hidup mereka dan cara perkahwinan mereka bercampur aduk. Jadi orang Samaria digelar sebagai orang yang tidak menerima berkat Allah, berkat Tuhan. Maka satu orang yang balik adalah orang berkusta dan juga penyakitnya adalah digelar sebagai orang dari Samaria. Tetapi yang penting adalah dia mahu berterima kasih kepada Yesus. Bila dia balik, Yesus telah mengenali yang orang ini mahu mengikutinya. Maka Yesus kata, pergilah, ikutilah jalan yang saya tunjukkan. Maka orang itu bukan sahaja mahu berterima kasih, tetapi mahu celebrate. Dia mahu meraihkan kehidupan yang penuh bermakna, yang penuh dengan kasih sayang Tuhan dan berterima kasih setiap hari, setiap masa dalam hidupnya. Adakah sesiapa dari dalam di sini ya, ada sikap berterima kasih setiap hari, mahu celebrate, mahu meraihkan hari? Ada banyak masa kita sedih, pilu, tidak mengingati apa-apa jasa baik Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi, saya memberikan kamu cara untuk berdoa. Ada 4 cara ya. Bila kita masuk untuk misa 1 jam ataupun bila kamu berlutut mahu berdoa, step pertama adalah kamu mesti ada hati yang mahu berterima kasih kepada Tuhan. Mereka kata bila kamu berterima kasih, jantung kamu ataupun hati kamu akan berkembang menjadi besar lagi agar kamu boleh meresap cinta kasih Tuhan. Jadi yang pertama adalah mahu ada sikap berterima kasih, membesarkan hati, kembangkan hati kamu kepada Tuhan. Yang kedua, mahu ada sikap beradorasi, berlutut terhadap Ekaristia Tuhan ini. Worship and adore the Lord in the Blessed Sacrament. Yang ketiga, baru minta petition. Tanya apa yang kamu perlu. Dan keempat adalah contrition. Bertobatlah agar kamu boleh ubah subaikan sikap kamu, hidup kamu. Ramai yang pergi confession ya, mahu pengampunan dosa. Kita mahu ubah subaikan hidup kita. Jadi ada 4 steps ya, 4 step. Yang pertama adalah terima kasih, yang kedua adalah adorasi. Tetapi yang ke-9 yang telah balik ke rumah cuma mementingkan nombor 3 dan nombor 4. Mereka meminta, mungkin mereka ada ubah suai, tetapi mereka telah lupa berterima kasih kepada Tuhan. Ada orang kata di India ada satu negara, negeri, Gujarat, ada orang-orang di dalam hutan, orang-orang suku apa saya tak tahu, tetapi dalam bahasa mereka tak ada perkataan untuk berterima kasih. Kita kata terima kasih ya. Sini ya, nandri, thank you, danke. So many ways to say thank you. Tetapi orang-orang suku ini tiada perkataan untuk berterima kasih. Tahu kenapa? Mereka, cara hidup mereka terhadap ciptaan Tuhan, langit dan bumi, pokok-pokok, terhadap Tuhan, terhadap manusia, adalah selalu ada sikap berterima kasih. Tidak perlu mereka untuk bercakap thank you.
Maka aksi-aksi dan hidup mereka semuanya menceritakan karya kisah terima kasih. Saudara-saudari dikasihi, Ekaristia yang kita akan meraihkan ini adalah cerita ataupun kisah untuk kita berterima kasih kepada Tuhan setiap minggu. Berterima kasih kepada semua yang kita telah terima. Malah kita juga mengingati kisah Naaman dalam bacaan pertama, mengingati satu orang kusta dan orang Samaria itu yang ada sikap berterima kasih, dan juga orang-orang suku di India itu yang hidupnya menceritakan berterima kasih kepada Tuhan. Saya beritahu kamu, bila kita datang misa, kita ingat terima komuni, berlutut, sudah terima kasihkah? Kalau sudah nyanyi lagu akhir, Father pun sudah keluar, kita keluar sajalah. Sikap berterima kasih yang bagus adalah bila lagu akhir sudah berhenti, kamu terus berlutut 1 minit atau 2 menit. Kita bersenyap kamu dengan Tuhan Yesus dalam hati kamu. Itulah cara kita buat terima kasih, adorasi, meminta dan bertobat.